Okay, salam sejahtera. Hari ini kita akan sambung 12.2 modul kita getah asli. Okey, ini handout kita. Okey, getah asli ialah polimer juga. Okey, polimer yang mana satu semula jadi. Kita kan ada pengelasan polimer sebelum itu. Ada polimer sintetik, sumber dia, atau polimer semula jadi. Ini polimer semula jadi. Okey, diperoleh daripada latex. Latex susu getah. Maksud susu getah. Monomer bagi getah asli ialah isoprena. Isoprena itu adalah nama umum dia, common name. Berdasarkan penamaan IUPAC, IUPAC itu apa? Yang ada methyl semua tu, dia dikenali sebagai 2-methyl but 1,3-diena. Okey, saya lukis untuk awak tengok. Okay, ini yang pertama. Okey, apa monomer dan bagaimana nak lukis polimer dia? Okey, saya lukis untuk awak tengok. Okey, untuk sebelum lukis, okey, saya boleh tunjukkan yang sebelum dululah, buat sedikit ulang kaji. Okey, contoh kita buat etena. Ini monomer etena. Okey, monomer untuk etena, maksud satu etena, C2H4. Kalau kita buat polimer, kita akan buat satu line macam ni. Okey, lepas tu kita tutup dengan bracket macam ni. Lepas tu letak satu N. Lepas tu kita padamkan satu double bond. Maka ini kita panggil polytena. Ini polytena. Okay. So saya buat lagi satu contoh. Okay, contohnya kita ada PVC, vinyl chlorida. Vinyl chlorida macam ini. Okay, vinyl chlorida. Okay, katakan vinyl chlorida. So bagaimana dapat polimer dia? Polimer buka, buat ikatan macam ni, tutup dengan bracket, lepas tu letak N. Lepas tu padamkan ikatan ganda dua dia. So kita dapat PVC, chloroethena. Ini PVC polimer. Ini topik sebelum 12.1. Okey, untuk hari ini getah. Okey, getah dia ada dua double bond. Okey, saya lukis untuk awak tengok. Formula struktur monomer. So you kena lukis di kotak dia. So kita ada C double bond, C double bond, C. Ini monomer dia. Monomer maksud satu. Okey, seperti yang kita belajar 12.1, monomer maksud satu. Polimer maksud banyak, mungkin 1,000 kan. Okey, ini monomer untuk getah asli. So kita panggil dia isoprena. Isoprena itu nama umum. So kalau IUPAC, bagaimana nak namakan IUPAC? Okey, kalau namakan IUPAC, you ambil ini dulu. Okey, ini 4 karbon. 4 karbon maksud but. But. Okey, dia ada 2 kali double bond. Maka diena. 2 kali double bond diena. So kedudukan dia 1, 2, 3, 4. Itu kedudukan dia 1, 2, 3, 4. So double bond dekat 1 dan 2 dan 3 dan 4. Maka kita ambil 1 dan 3. Diena. Diena sebab 2 kali ikatan ganda 2. Diena. Dioksida. 2 kali O. Okey. Lepas tu tak habis lagi. Kita ada satu lagi di atas. Ini kita panggil satu branch. Cabang dia. Cabang itu adalah methyl. Cabang itu adalah methyl. Di mana methyl? Methyl di kedudukan 2. Itu sebab dia nama IUPAC tadi kita belajar. Nama dia adalah 2-methyl. But 1,3-diena. Ini monomer untuk getah asli. Okey ya. Sekali lagi 2-methyl but 1,3-diena. Okey, so ini monomer dia. Okey, sekarang bagaimana nak lukis polimer dia? Okey, so saya balikkan kepada asal dia. Okey, yang saya ambil yang original lukisan tu sahaja. Nama dah. Okey, so ini monomer dia. Okey, sekiranya awak nak lukis polimer dia sama juga, you buat 2 line. Buat di hujung-hujung. That's why hidrogen saya buat tegak. Hidrogen buat tegak kan. Buat di hujung. Lepas tu tutup. Tutup dengan bracket. Letak N.
Okey, tadi kita akan padamkan ikatan double bond. Okey, sekarang pun sama, cuma boleh padamkan satu sahaja. So, sekarang ada dua double bond. Nampak tak? Ada dua. Satu di sini, satu di sini. Betul? So, kita perlu padamkan satu sahaja. Okey, so bila padamkan satu, dia akan pergi ke tengah. Dia akan masuk ke tengah. Okey, so ini nama dia polimer. Polimer untuk getah. Okey, dari dua tepi, dia akan hilang satu sahaja. So, bila hilang satu, dia tak boleh tergantung macam tu. So, dia akan pindah ke dalam satu double bond dia. Maka ini akan jadi polimer untuk getah. Lukisan formula struktur polimer getah. Okey ya. So, asal saya ulang sekali lagi. Asal dia macam ni. Asal dia ada di tempat sini kan. Sini, asal dia. Okey, so bila kita buat polimer, dia kena hilangkan double bond dia. So, bila hilang, kita boleh hilang satu je. Contohnya hilang sini kan. So, ini tergantung. Tepi kanan tu tergantung. Okey, so dia akan masuk ke tengah untuk jadi lukisan yang betul. Okey, so ini adalah polimer untuk getah. Okey, formula struktur dia. Bila kata formula struktur, kita kena lukis. Kalau formula kimia, kita tulis sahaja. Okey, so ini untuk polimer. Dan monomer tadi dah ada. Okey, sekarang kita sambung lagi untuk modul kita. Okey, so ini dah. Ini sudah. Okey, ciri-ciri getah asli. Okey, sorry, produk dia dahulu. Biasalah, produk getah banyak. Tayar boleh, pipe getah, tilam, gelang getah, tapak kasut, semua yang pakai getah tu. Okey, yang boleh jadikan produk getah. Okey, ciri-ciri getah asli. Maksudnya getah asli yang asal dia macam mana? Asal dia pepeja putih lembut pada suhu bilik. Asal dia, getah asli adalah kenyal di mana dapat diregang dan kembali kepada keadaan asal apabila dilepaskan. Okey, saya nak cerita apa maksud kenyal di sini. Okey, kenyal di sini maksud dia macam ni. Okey, contoh saya buat satu spring getah. Okey, getah. Contoh getah di sini. Okey, ini original position. Okey, saya tarik ke sana. So, bila saya tarik, dia akan jadi panjang. Okey, dia akan jadi panjang bila saya tarik. Okey, bila saya tarik, okey, sorry, saya padamkan ini. So, dia akan jadi panjang bila saya tarik. Okey, apabila saya lepaskan, kalau dia kembali kepada keadaan yang asal, maksud itu kenyal. Maksud itu kenyal. Okey, sekali lagi, kalau saya tarik getah itu daripada asal, saya tarik ke satu tempat, lepas tu saya lepaskan. Bila saya lepaskan, dia kembali kepada asal, itu maksud dia kenyal. Kalau dia tak kembali ke asal, dia loose, dia jadi panjang. Contoh dia kembali ke separuh jalan. Okey, contoh dia kembali ke sini. Okey, contoh asal atas, dia kembali ke sini. Maksud dia ada tempat yang terpanjang keluar macam ni kan. Ini maksud dia kurang kenyal. Kurang. Kalau lebih kenyal, maksud dia akan kembali kepada asal dia. Maksud panjang dia pendek lah. Okey, jalur dia jadi pendek balik. Dia akan jadi macam asal. Okey, itu maksud kenyal. Okey, so sekarang kita tengok getah asli dia macam mana sifat dia. Okey, getah asli tengok. Dia kenyal. Adalah kenyal di mana dapat diregang dan kembali kepada keadaan asal apabila dilepaskan. Tapi ada sejenis lagi kenyal. Nanti kita belajar. Okey, getah asli adalah tidak tahan haba. Tidak tahan haba. Okey, getah asli tidak mengalir arus elektrik dan merupakan penebat elektrik yang baik. Itu sebab dia penebat kita guna getah. Okey, getah asli adalah mudah dioksidakan sebab ada ikatan ganda dua. Ada double bond, mudah dioksidakan dan reaktif kepada bahan kimia kerana mempunyai ikatan kovalen ganda dua antara atom karbon. Getah asli adalah kalis air, waterproof. Okey, so ini sifat-sifat dia tak berapa bagus. You tengok, dia adalah kenyal, tapi dia kurang kenyal kalau banding dengan getah terverukan. Contohlah kita akan belajar apa itu getah terverukan. Tidak tahan haba punya.
So datang haba tinggi dia akan melebur. So ciri-ciri yang tak berapa bagus lah. Okey. Dan tidak senang dioksidakan lagi teruk. Okey, sekejap jadi hitam, dioksidakan. Contohlah. So ini sebab ada satu molekul getah ada 2 kali ikatan ganda 2. Oh, serius lah. Itu ciri-ciri untuk getah asli. Okey, sebelum sambung saya nak tanya, kalau saya nak buat pengelasan polimer untuk getah asli dari segi ciri-ciri dia, boleh masuk dalam kumpulan mana? Contoh sumber kita boleh dapat daripada getah asli adalah polimer semula jadi. Okey, itu kalau sumber. Dia sama ada sintetik atau semula jadi. Kalau saya buat pengelasan dari segi sumber, getah asli adalah semula jadi. Polimer semula jadi. So kalau saya buat pengelasan dari segi ciri-ciri polimer, siapa tahu ini di bawah kategori apa? (12.1) muka surat pertama. Siapa nak cuba? Start dengan E, huruf E. Elastomer. Yeah, very Polymer. good. Elastomer, yes. Okay, elastomer. Ini ciri-ciri getah di bawah elastomer. Okay, getah polimer pengelasan di bawah elastomer. Kita ada termoplastik, termoset, elastomer. Ingat lagi, ini 12.1. So, getah ini elastomer sebab dia elastik. Elastik maksud kenyal. Dia kenyal. Okay, okay, tahniah. Sekurang-kurang ada yang mengikuti dengan baik. Okey, sekarang kita nak bincang yang kedua untuk hari ini, proses pengumpalan latex. Okey, ini kena terangkan pengumpalan latex. Kenapa latex asal dia pepejal? Asal dia cecair. Lepas tu dia boleh jadi pepejal, iaitu jadi pepejal dalam bentuk pepejal. So kita panggil pengumpalan latex. Okey, so cerita dia mula dengan inilah. Zarah getah terdiri daripada molekul getah berantai panjang yang diselaputi oleh lapisan membran protein yang bercas negatif seperti gambar raja ini. Okey, modul ini nampak macam banyak. Sebenarnya 2 bahasa. So dia boleh bahagi 2 lah. Contoh you ada 100 muka surat. Sebenarnya you baca 50 muka surat sahaja. Sebab you baca bahasa Melayu sahaja. Okey, so ada 2. Ada kebaikan dia. Kalau siapa dapat isi yang bahasa Inggeris, dia dapat semualah untuk ni ya. Okey, dia ada satu membran protein. Dalam tu molekul getah. So you tak perlu lukis elok-elok lah. You buat garis-garis dalam tu molekul getah. Lepas tu dia ada membran protein yang bercas negatif ni. Okey, kemudian zarah-zarah getah ini menolak. Kenapa menolak? Sebab negatif dengan negatif dia menolak. So tidak dapat bergerak rapat untuk bergabung dan mengumpal. So kalau nak jadi pepejal, dia kena susun elok-elok. Seperti you susun untuk pepejal yang kita belajar sebelum itu. Okey, pepejal susunan zarah dia macam mana? Pepejal, kalau kita nak lukis susunan zarah dia kan susun elok-elok. Contoh. Okey, sorry sepatutnya kena paling kurang 9 lah. Ini pepejal. Okey, kalau getah nak jadi pepejal, dia kena susun elok-elok. Okey, kalau cecair, dia jauh-jauh sikit cecair. Okey, dia jauh-jauh sikit. Okey, cecair. Ini cecair. Okey, so pepejal ini dia kena susun elok-elok. Zarah-zarah kena susun teratur, baru boleh jadi pepejal. Okey, so dia tak boleh susun teratur sebab molekul di dalam tu tak dapat susun. Tak dapat susun. Kenapa? Sebab membran dia ada negative charge. Dia tolak. Bila dia tolak, dia tak dapat susun elok-elok, so tak boleh jadi pepejal. Tak boleh jadi pepejal, ini maksud pengumpalan latex tidak berlaku. Okey, so sekarang, you tambahkan asid lemah, asid formik, asid metanoik, asid etanoik, asid lemah. Okey, so bila you tambahkan asid lemah, dia ada ion hidrogen. H+ ini nak tengok ion hidrogen. Semua ion hidrogen dia akan hilangkan, neutralkan charge negatif dia. Dia neutralkan charge negatif pada protein, pada membran protein itu. Okey, sekarang negatif dah hilang. So boleh berlanggar lah. Membran protein berlanggar, zarah-zarah getah berlanggar antara satu sama lain menyebabkan membran protein tu pecah. Dia berlanggar, dia pecah. Bila pecah, molekul dalam dia boleh susun seperti yang saya lukis tadi dalam bentuk pepejal.
Okay, so polimer-polimer getah, okay, bergabung antara satu sama lain dan menyebabkan latex itu mengumpal. Latex boleh mengumpal lah. Sebab sekarang dia sudah susun teratur seperti bentuk pepejal. Maka inilah pengumpalan latex. Okay, so cerita dia tengok. Dari asal, dia ada membran protein yang bercas negatif. Keyword dia. Menolak. Sebab negatif dengan negatif menolak. Maka tak boleh bergerak rapat dan tak boleh bergabung. Bila saya tambah asid lemah, contoh asid lemah kita pakai asid formic, okay, asid metanoik, asid etanoik. Masukkan, dia akan neutralkan cas negatif dia. Neutralkan. So selepas neutral, dia tak boleh tolak lah. So dia punya zarah getah berlanggar. Bila berlanggar, dia pecah. Protein membran dia pecah. Bila pecah dia akan ada molekul itu akan bercantum lah. Dia akan bergabung. So molekul bergabung, polimer-polimer bergabung antara satu sama lain menyebabkan latex mengumpal. Okey, ini cerita dia nak bagi mengumpal, iaitu kita tambahkan asid lemah supaya hilangkan cas negatif dekat protein membran. Okey, dalam keadaan semula jadi pula, kalau you tak tambah asid, dia boleh mengumpal sendiri, cuma perlu masa yang lebih lama. Contoh, sehari, 2 hari. Okey, kenapa? Latex juga boleh mengumpal sendiri tanpa penambahan asid lemah. Sebab ada bakteria. Dia protein membran, bakteria akan makan. So, bakteria akan datang, berada di udara, masuk latex. Dan dia akan merembeskan asid laktik. Okay, asid laktik ini daripada bakteria juga merupakan asid. So, ada H+. Okay, so bila ada H+, ini akan berlaku. Proses nombor C ini akan berlaku. Nanti dia akan langgar sekali lagi, pecah, maka susun semula akan mengumpal menjadi pepejal. Okay, so ini semula jadi. Okay, semula jadi. Iaitu bakteria, dia akan mengumpal juga. Okay, Okey, so hari ini permulaan, okey. So saya buat sedikit untuk hari ini. So harap semua boleh bersedia dengan modul. Okey, saya stop record dulu. Thank you.